Baik, Alhamdulillah. Uh, Sebelum kita nak start sesi, saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Kita masih dalam bulan Syawal lagi. Sebelum kita nak mulakan sesi juga, saya maklumkan yang awak merupakan pelajar mobiliti daripada Indonesia. Tetapi sekarang berada di Indonesia kan? Disebabkan kekangan kita tak boleh nak rentas negara sekarang kan, COVID-19 ni. Macam mana keadaan COVID-19 dekat sana? Macam biasa lah. Ni kena guna masker, sanitizer, stay safe. Okey, jadi saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Izzah Auni binti Mahyudin, bertindak sebagai kaunselor bagi sesi kaunseling kita pada hari ini. Dan awak boleh panggil saya Izzah. Saya berumur 22 tahun. Boleh awak kenalkan diri? Boleh. Okey, baik. Nama saya Nirmala Fahriyati. Awak boleh panggil saya Nirmala. Saya pelajar kat Islamic University of Al-Niri di Indonesia. Dan saya mengikuti mobility desain ke UF. Saya berumur 20 tahun saat ini. Dan saya awak ambil jurusan apa dekat sana? kat sini jurusan psikologi. Oh, psikologi. Macam mana belajar dengan UUM? Okey ke? Okey je, tapi bagus live meeting yang charge dengan Jadinya kelas dekat sana pun kena masuk jugalah. saya berdua. Oh, okey. Jadi saya nak bagi tahu sedikit sebanyaklah sebelum kita nak start sesi kita ni. Okey, sesi kita ni terikat dengan etika kerahsiaan. Etika kerahsiaan itu etika kerahsiaan itu merupakan dia seumpama kita apa yang kita cakap dekat sini kita tak boleh bawa keluar. Macam awak nak cerita dekat orang luar selain daripada saya tak boleh. Saya pun nak cerita apa yang awak katakan dekat orang luar tak boleh. Faham tak? Okey, faham. Ya. Okey. Jadi, tetapi walaupun awak cerita dekat orang luar, saya tak boleh cerita dekat orang luar. Sekiranya isu yang kita bincangkan melibatkan keselamatan diri awak, keluarga awak ataupun diri saya dan keluarga saya boleh laporkan ataupun saya boleh bagi tahulah dekat orang yang sepatutnya. Pihak yang sepatutnya lah sekiranya isu tu mengancam keselamatan awak dan keselamatan saya. Okey. Okey. Jadi sesi kita pada hari ini akan berlangsung selama 20 minit. Dan kita akan lakukan beberapa sesi lagi lah selepas sesi kita yang pertama ni. Jadi
dia sedikit dia orang lain sebab macam tak ada niat orang lain macam cakap macam saya tak tahu apa yang saya cakap ke orang saya macam saya beberapa kali Jadinya awak ya tapi kalau dengan orang yang terdekat saya tu saya berani tapi macam jadinya awak mengalami macam selalu nervous lah, selalu nervous lah kita kata bila berjumpa dengan orang baru, bila bergaul dengan ramai-ramai orang ni lah. Awak boleh dengar saya cakap? Kalau tak dengar saya cakap, bagi tahu Okey. Jadinya macam mana awak dekat universiti? Macam bila melakukan pembentangan ke, bila awak buat presentation dekat depan kelas, macam mana keadaan awak waktu tu? buat sesi presentation tu saya macam biasa saya tak nervous. Tapi kalau saya nak buat macam bercakap-cakap dengan orang tu saya tak bisa. Tapi kalau seandainya presentasi tu kan saya bercakap sendiri. Sesi pertanyaan perkhidmatan tu kalau saya sendiri nervous. Tapi kalau ramai-ramai dengan kawan tu tak. Maknanya untuk nak berkomunikasi lah, untuk nak berkomunikasi dengan orang baru awak rasa nervous tu. Tapi awak dengan rakan-rakan berkomunikasi okey je? Kalau rakan dah saya kenal dekat tu okey je. Dan itu orang lama tu saya tak boleh kata sebab saya yang takut. Ada faktor yang menyebabkan awak takut untuk nak kenal orang baru, awak takut untuk nak betul sama dengan orang-orang baru ni? Ada faktor yang menyebabkan awak rasa fobia ke, macam mana ke? So saya Korang beli? betul. Saya tak tahu tapi saya rasa ada. Sebab ketika saya sudah kenal putih dengan kawan-kawan saya saya semua bagi saya setiap tu dengan terdapat dengan dan itu berlanjut begitu sampai saya sekolah tadi saya masih kena masa di tahun saya adalah korban putih tapi tak setiap hari begitu sekali je tapi dalam ada Jadinya sebabkan awak kena beli tu semasa kecil membawa kepada awak tak berani dah nak
Ya? Ya. Betul, saya mengalami trauma sendiri waktu kecil. Sehingga trauma itu tak putus saya lepas sampai sekarang. Saya sudah maafkan. Saya tak bisa. Okay, faham. Jadinya, macam mana awak start berkawan dengan kawan-kawan yang rapat dengan awak? Adakah mereka awak berkawan daripada kecil ke macam mana? Saya berkuat. Saya yang lebih dan saya sepakat dengan yang bersyukur sudah saya 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 tak pandai berkawan. Jadi kalau sekiranya kan, contohlah awak datang ke sini, tak semestinya macam awak datang ke UUM. Jadi kawan-kawan awak yang rapat dekat sana tak semua yang datang ke UUM kan? Jadi macam mana awak nak sesuaikan diri dengan dekat sini tu? Itu yang jadi masalah saya tak bisa. Saya tak itu berani untuk memulai komunikasi. Saya sudah lihat, tapi tak mudah saya susah lah buat kenal lagi. Untuk saya buat sesi komunikasi bisa berkelanjutan. Kalau orang yang tegur awak dulu, awak okey tak untuk nak membalas apa semua? Okey, saya tak benci, saya tak apa ke, tapi saya tak bisa lupa. Okey, saya ada bertegur sapa, tapi tak apa. Cumanya kalau orang tegur awak boleh lah nak membalas apa semua. Ya, saya tak dengar lah. Boleh lah. Boleh saya bertegur sapa, tapi tak sangat boleh sebab saya pandai. Dia boleh tapi cumanya dimakan masa lah kan. Untuk kita nak kenal seseorang tu, untuk kita sebenarnya ada juga yang macam Nirmala. Saya sendiri pun sebelum ni susah nak berkawan dengan orang. Dia ambil masa. Jadi benda tu sekiranya kita praktis, kita ramai jumpa dengan orang baru, lama-kelamaan dia akan Berarti saya kena try lah ni. kena selalu kena sabar juga diri kita. Kita kena sabar diri kita untuk kita nak tegur orang. Ataupun bila orang tegur kita, kita bagi respon yang okey. Kita tak perlu pun nak rapat dengan ramai-ramai orang. Cukuplah dengan orang-orang yang dapat bagi yang kita rasa perlu. Tapi kita macam kita tak sombong dengan siapa-siapa lah macam tu. Faham tak maksud saya? Tapi tak ada salah pun kalau ni Saya malas. sebenarnya try. Ya? Saya dah try tu untuk berkomunikasi dengan orang lain, tapi saya merasa gagal. Oh, gagal. Tak berhasil. Kenapa Nirmala merasa gagal tu? Gagal yang macam mana? Gagal sebab saya tak ada perubahan. Macam tu je. Tapi tak sering saya buat latihan macam tu. Saya try cuma 2 kali saja. Dan tu saya dah cukup. Saya rasa saya tak bisa macam tu. Saya tak tahu. Saya merasa susah dan tak bisa tu. 2 kali tu macam tak bagus komunikasi saya dengan orang lain. So saya banyak diam kat orang ramai tu. Lepas tu saya pulang. Saya tak nak lagi. Okay, jadinya awak dah sedia maklum dengan keadaan awak macam tu kan. Tapi
kan awak ambil keputusan untuk nak mobility dengan UUM. Jadi saya rasa awak punya keputusan untuk nak jadi pelajar mobility tu adalah keputusan yang sangat berani lah. Sebab awak nak kena jumpa dengan orang ramai yang awak tak kenal dekat sini. Betul. Saya confident je saya daftar UM ni. Saya biar saya tu ada berubah jadi lebih baik dan saya boleh kenal orang dan saya mampu untuk buat komunikasi lah, mampu komunikasi dengan orang baru dan orang yang tak saya kenal. Makanya kerana itu saya daftar kat UM ni. Sebetulnya saya tak habis fikir lagi kenapa saya daftar, tapi saya dah lah, saya coba, saya try je. Seandainya berhasil, alhamdulillah. Kalau tak, ya sudah, tak apa. Setakat sekarang awak berkomunikasi tak dengan pelajar-pelajar UM ke, lecturer ke? Walaupun sekadar secara online ni kan, macam mana hubungan awak dengan student, dengan lecturer dekat sini? Alhamdulillah, macamnya saya dah ada perubahan. Saya dah berani kontak person dengan saya mulai awal chatting duluan. Dan alhamdulillah pelajar kat UM tu baik dan ramah-ramah bantu saya. Saya kan banyak tak faham tentang learning kat UM. Sebab biasalah buat biasa kat sini. So mereka nak bantu saya sampai selesai. So saya tak ada dekat dengan semua, cuma ada beberapa je. Jadinya kat situ dah nampak dah perubahan tu. Daripada sebelum ni awak tak berani nak kenalkan, awak nampak kan perubahan tu sikit kan? Jadi keputusan awak untuk nak jadi pelajar mobility dekat UUM ni bukan keputusan yang salah lah bagi saya. Awak pun seronok je kan dekat sini jumpa orang-orang baru kan? Seronok. Alhamdulillah. Saya comfortable dengan semua. Okey, jadinya tu merupakan salah satu langkah yang awak buat lah untuk awak nak cabar diri awak. Walaupun awak tahu awak takut untuk nak berhadapan dengan orang baru, tapi awak ambil keputusan untuk jadi pelajar mobility di tempat orang. Tak semua orang boleh buat perkara yang awak buat ni sebenarnya. Mungkin bila dia rasa takut tu, dia rasa dia nak duduk dekat kelompok dia je. Dia tak mau keluar mana-mana dah. Tapi awak ni bukannya setakat keluar daripada universiti, terus jadi pelajar mobility dekat negara orang. Jadinya saya rasa tu dah merupakan pencapaian yang tinggi lah untuk diri awak nak cabar trauma awak tu. Saya merasa macam tu juga, saya dah ada perubahan lah. So saya kena perbaikan diri jadi lebih baik dan macam orang biasa, bisa buat komunikasi. Makanya saya daftar kat sini untuk perubahan lah. Jangan risau sebab benda ni kalau kita praktis, kita cabar diri kita, insya-Allah boleh. Saya yakin dengan awak. Lepas tu dengan tindakan yang awak buat ni ke depan lagi, saya yakin awak boleh nak atasi benda ni 100% lah. Percaya diri je. Okey Nimala, saya pun seronok sebenarnya nak berbual dengan awak ni, tapi kita punya masa dah mencemburui kita lah. Saya minta sekiranya untuk sesi-sesi yang selepas ini, sekiranya awak tak selesa ke dengan adakan sesi dengan saya, awak boleh bagi tahu tau. Untuk sesi yang seterusnya pun kita akan bincangkan bila untuk nak buat. Dan sesi untuk kali ni kita tangguhkan dululah. Okey Okey. Jadi stay safe dekat sana Nimala. Terima kasih untuk sesi hari ini. Terima kasih juga. Okey. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya. Okey, Nirmala. Okey. Okey.